Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 212 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 12,113. Sementara itu, 5 kluster baharu dikesan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 5 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 31 kes. Kesemua kluster-kluster baru ini adalah merupakan kluster kediaman di mana 2 daripadanya iaitu kluster TSL Construction Staff House dan kluster Train Air Sendirian Berhad adalah kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 6 kluster pula telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 3016, 3788, 4360, 5673, 5677 dan kluster Little Audrey. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 166 kluster. Selain itu, terdapat 1 kes import yang tiba ke negara Brunei Darussalam dari Rusia melalui Singapura dengan menaiki penerbangan SQ148 pada 15 hari bulan Oktober. Dalam pada itu, terdapat 83 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 240 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 9,608 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,424 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 17 kes lain dikategorikan dalam kategori 4 yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 23 Oktober 2021, 3,775 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan sebanyak 348,212 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 iaitu 81% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 243,769 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 56.7% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semasa larangan keluar rumah daripada jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 7 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan denda kompaun, di mana 4 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Bagi menangani stigma yang menyelubungi isu kesihatan mental, Majlis Belia Brunei menganjurkan forum secara maya yang bertajuk Pendidikan Semasa Pandemik, Kesan Kesihatan Mental COVID-19 yang semakin meningkat kepada pendidik dan pelajar. Forum disertai oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin serta Sahadatah Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Haji Ash'ari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Yang di-Pertua Majlis Belia Brunei menekankan betapa semakin ramai pelajar menyuarakan kebimbangan terhadap kebimbangan dan kemurungan dan tidak banyak kajian yang dilakukan mengenai situasi kesihatan mental dalam kalangan pelajar dan belia. Forum tersebut disertai oleh hampir 400 orang. Persidangan Perniagaan dan Pelaburan ASEAN ABIS 2021 yang akan berlangsung hari ini secara maya merupakan platform unik bagi mengetahui isu utama yang dihadapi di rantau ini.
Persidangan juga akan membincangkan mengenai cara untuk memastikan pelbagai peluang ekonomi ASEAN yang dapat dimanfaatkan dengan mampan dan inklusif. Dengan tema membina masa depan digital yang berdaya tahan, persidangan berkenaan merupakan acara penting bagi sektor awam dan swasta untuk mengenal pasti cara bagi mempromosikan pertumbuhan yang mampan dalam era digital. Dalam temu bual bersama pewarta RTB secara maya, beberapa wakil daripada syarikat swasta di negara ini menggariskan akan kepentingan bagi sektor swasta untuk memahami isu utama yang dihadapi di rantau ini serta trend masa depan. Tema sidang kemuncak yang mengetengahkan kepentingan kemampanan atau sustainability dan digitalization adalah merupakan dua perkara penting bagi BIBD. Kedua-dua perkara ini juga penting bagi negara kita, dan walaupun kita adalah sebuah negara kecil, insya-Allah kita mampu memberi impak kepada kedaya tahanan dan pembangunan masa depan yang lestari dalam kita menuju untuk mencapai wawasan 2035. The key word here is sustainable. Yeah? Technological advancement is ongoing. Yeah? And that's why the digital innovation needs to be future-proof. Yeah? Everybody needs to play their part in building the future, be it education, this particular future, so be it education, private sectors, public sectors, industries, etc. And at the same time, everybody needs also to be protected whilst on the digital journey. And all levels of society are able to embrace this way of doing things and for now and beyond. Di Brunei sendiri, kemampuan untuk membolehkan kerja jarak jauh, remote working, harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang amat pendek. Penerimaan daripada pihak pekerja dalam bersama mengamalkan cara kerja digital diterima secara positif. Situasi semasa ini juga memberi peluang untuk mempercepatkan tinjauan strategik dan operasi syarikat, terutamanya dengan digitalisasi. Oleh itu, mendorong budaya inovatif dan memanfaatkan perkongsian adalah kunci bagi transformasi digital yang berkesan. Kementerian Kesihatan mengeluarkan tata cara pemakaian gelang tangan bagi kontak terdekat yang dikenakan perintah kuarantin digital. Untuk mengetahuinya, ikuti promo ini. Tata cara pemakaian gelang tangan bagi kontak terdekat yang dikenakan perintah kuarantin digital. Auda akan diberikan gelang tangan dan diarahkan untuk memakainya sendiri dengan bimbingan dari pihak berkuasa. Gelang tangan Auda akan mempunyai ID unik serta tarikh permulaan dan tarikh tamat bagi perintah kuarantin Auda. Pasang gelang tangan mengikut keselesaan Auda dan pastikan ianya dikunci sepenuhnya. Tunjukkan kepada pihak berkuasa gelang tangan Auda sudah dipasang dengan betul. Pihak berkuasa akan memberikan penerangan mengenai garis panduan sepanjang pemakaian gelang tangan serta selepas penamatan perintah kuarantin digital. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auda akan dihubungi oleh Pusat Panggilan Gelang Kuarantin pada tarikh tamat perintah kuarantin digital Auda untuk tata cara membuka gelang tangan melalui panggilan atas talian. Seterusnya, Auda akan ditanya maklumat peribadi Auda bagi tujuan pengesahan. Pastikan Auda menunjukkan gelang tangan Auda dengan jelas di depan kamera telefon bimbit Auda. Auda hanya boleh melepaskannya setelah pegawai bertugas mengarahkannya. Pastikan gelang tangan ditunjukkan dengan jelas semasa memotongnya. Bismillah. Nah, sudah. Alhamdulillah. Sebagai peringatan, Auda tidak dibenarkan untuk merosakkan sama ada memotong, melonggarkan atau membuka gelang tangan sepanjang tempoh perintah kuarantin digital sehingga mendapat kebenaran untuk melepaskannya. Jika Auda gagal menjawab panggilan atas talian dari Pusat Panggilan Gelang Kuarantin, lawatan secara ad hoc ke kediaman Auda juga akan dibuat oleh pasukan berkenaan. Perkhidmatan vaksinasi COVID-19 bergerak di Pusat Kesihatan Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sadatul Bolkiah Kampung Sungai Asam mendapat sambutan menggalakkan dalam kalangan warga Kampung Air dan sekitarnya.
diadakan pada Jumaat lalu dan kemarin, perkhidmatan khusus untuk penduduk di Kampung Air dan kawasan sekitarnya menerima kehadiran 332 orang bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Perkhidmatan ini merupakan antarausaha kerajaan bagi memudahkan para penduduk di kawasan tersebut mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Vaksinasi merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri sendiri, orang yang tersayang dan masyarakat daripada kesan bahaya COVID-19. Di samping itu, melaluinya juga dapat mengurangkan kesan COVID-19 terhadap kesihatan awam dan masyarakat. Antara yang mengambil peluang untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 menerusi perkhidmatan ini adalah warga emas dan orang kelainan upaya. So mereka yang hadir ini juga bukan saja daripada orang awam, tapi diorang yang termasuk warga emas dan orang kelainan upaya juga. So alhamdulillah sambutan daripada pihak orang yang tinggal di sini ini amat menggalakkan. Banyak terima kasih kepada Kementerian Kesihatan memberi peluang kepada penduduk kampung untuk diberi vaksinasi. Saya sebagai belia ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Kesihatan kerana memberikan khidmat vaksin secara percuma kepada orang ramai di sini. Pusat Penyelarasan Kebangsaan bagi COVID-19 yang berpusat di Pusat Persidangan Antarabangsa N3C19 ditubuhkan bagi menjaga kebajikan penduduk di negara ini yang terjejas oleh wabak COVID-19. Ia terdiri daripada para pegawai dan kaki tangan kerajaan dari 13 buah kementerian serta disokong oleh sektor swasta. Antara tugas utama N3C19 ialah sebagai sebuah pusat penyelarasan logistik bagi penyelarasan logistik untuk para pesakit COVID-19 yang berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan NIC dan di pusat-pusat pengasingan lain, penyelarasan pengagihan makanan kepada orang ramai yang dalam perintah kuarantin dan penyelarasan bagi pakej sumbangan kepada pusat pengedaran makanan. Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya serta badan-badan bukan kerajaan, pihak kontraktor yang berdaftar di Kementerian Pembangunan juga terlibat di NC319. 20 buah kontraktor telah menyumbangkan tenaga kerja dan asetnya dalam sama-sama membantu membendung wabak COVID-19. Antara barang yang dihantar oleh pihak kontraktor terlibat ialah makanan asasi seperti beras, makanan kering dan air botol, barang keperluan dapur, barang mandian dan barang keperluan bagi petugas dan sukarelawan. Sejak tercetusnya gelombang kedua wabak COVID-19 pada Ogos lalu, 74 penghantaran dibuat oleh pihak kontraktor Kementerian Pembangunan ke pusat-pusat pengasingan.